Presiden PAS terima jawatan Duta Khas yang kita ke jawatan ini memang diadakan hanya seolah-olah seperti meletakkan sagun di dalam mulut. Ini sebenarnya berlaku. Dasar selamat kita beristiqamah. Yang berubah pendekatan. Kita menentang dia kerana dia mengekalkan kelembagaan penegak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang nak dengar satu ceramah daripada Presiden PAS. Tidak ceramah ni, lebih kurang ucapan dia ataupun mungkin dia sedang buat YouTube supaya juga. Jadi kita dengar video daripada Tok Guru Harjadi. Tajuknya adalah betulkah PAS tidak konsisten dalam pendirian politik. So kita dengar dulu apa kata Tok Guru Harjadi. Dasar kita tidak berubah. Strategi pendekatan berubah. Berdasarkan pada situasi politik semasa yang perlu kita faham. Jangan kita terpengaruh dengan cakap-cakap orang luar yang mengatakan PAS tidak konsisten, PAS tidak istiqamah, sekali begitu, sekali begini. Okey. Abang bahasa abang tertarik dengan perkataan PAS istiqamah. Jadi Tok Guru Harjadi kata, jangan dengar kata luar bahawa PAS tidak istiqamah. Untuk makluman lah, kalau kita ingat dulu ada satu himpunan Fastaqim, Istiqamah. Dulu istiqamah PAS duduk istiqamah dengan perjuangan. Istiqamah dengan hudud, istiqamah dengan Islam. Hari ni, kalau kita ingat dalam 2-3 bulan lepas, daripada Presiden PAS diri, dia telah tukar istiqamah bersama Perdana Menteri. Jadi kalau maksud istiqamah dengan Perdana Menteri ni, kalau kita tengok secara dalam, bukan istiqamah dengan kebenaran, istiqamah dengan Perdana Menteri. Jadi tidak nama pun siapa. Sebab itulah ketika Tun jadi Perdana Menteri, Tok Guru Harjadi pergi jumpa, pergi peluk. Sama juga sebelum ni dengan Najib pakai baju sama. Lepas tu bila kita kata nak pakat dengan UMNO, Datuk Muhammad Ahmad marah. Nah hari ni bila Mahidin Yassin jadi Perdana Menteri, konsisten dengan Perdana Menteri Mahidin Yassin. Bila Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, nah konsisten pula istiqamah bersama Perdana Menteri. Jadi kalau PAS kata dia parti konsisten, di mana konsisten PAS? Sebab kalau RUU 355 yang dia kata nyawa kami pun dia tak boleh nak perjuangkan kerana takut dengan JPS, kerana takut dengan MCA, mana konsisten PAS? Dan kalau kita ingat dulu, PAS boleh kata kalau masuk pilihan raya kalah pun tak apa. Yang penting cari redha Allah. Hari ni kalau saya cabar Tok Guru Harjadi, sanggupkah Tok Guru Harjadi ikuti apa yang telah dibuat Tan Sri Mahidin Yassin, yakni ambil jawatan tapi tak ambil gaji. Amo kira jawatan Duta Khas Bertaraf Menteri ni satu jawatan yang dilihat seolah dibayar dedah. Seperti mana kata Ustaz dia ni sagung dalam mulut. Akhirnya jawatan itu dia tak berani bercakap. Jadi kalau betul lah PAS itu ikhlas berjuang kerana redha Allah. Jadi amo cabar Tok Guru Harjadi jawatan Duta Khas tu tak apa ambil lah, tetapi jangan ambil elang. Seperti mana Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu pernah jadi penasihat ekonomi Selangor, ambil gaji RM1. Ambo cabar Tok Guru Harjadi ambil gaji RM1 atau tak ambil langsung. Kita dengar sekali lagi. Kita istiqamah. Kita tak berganjak daripada dasar perjuangan dan tanah perjuangan untuk menegakkan Islam. Yang berubah pendekatan, strategi, taktik yang perlu kita ambil. Okey, kalau kita ingat dulu, kalaulah yang dilakukan oleh ni strategi, taktik, mana ni taktik keji? Kenapa mau kata taktik keji? Dulu kata pengkhianat mereka yang lompat parti. Hari ni bila ada rakan dia lompat parti hingga menyebabkan jatuh kerja, dia bersama molek Allah. Dulu apa dia tak kata pada DAP? Kalau DAP ni ekstrim. Hari ni bila berada dalam kerajaan, MCA lebih teruk daripada DAP, dan kerana itulah PAS langsung tak berani nak sebut pun perkataan RUU 355 apatah lagi hudud. Kalau ambo kata ni salah, ambo cabar Menteri Agama Ustaz Idris Ahmad sebut kata nak buat RUU 355. Dah kata ini pendekatan. Atau sebenarnya pendekatan yang diambil oleh PAS bukan nak melaksanakan Islam. Ya betul. Yang lain berbeza adalah taktik dan juga strategi. Strategi bukan untuk memperjuangkan Islam, tetapi strategi untuk mengambil jawatan dan mendapat gaji semata-mata. Kalaulah
strategi dan pendekatan ini hanya kerana nak jawatan, nak kau gaji, yang mau setuju. Tapi kalau strategi ni nak melaksanakan Islam, nak memperjuangkan Islam, hamba tak setujulah. Kerana apa dia kata DAP jangan melampau, kita akan tetap melaksanakan hudu, kita akan tetap melaksanakan RUU 355. Sehingga kalau kita ingat dulu ketika RUU 355 ni, Allahu Akbar, habis orang dikafirkan. Kita hanya kata kenapa tidak bentang kepada majlis raja-raja, kenapa pembangkang yang nak angkat terus dikatakan kita ni takut pada DAP. Nah, hari ini adakah PAS takut kepada MCA? Kerana itulah PAS dah tak berani nak sebut RUU 355, ataupun seperti mana kata Menteri Agama dalam mulut ada sagun. Adakah itu sebenarnya yang berlaku? Sebagai satu contoh, antara pendekatan yang ambillah mengadakan tahluf siasi dengan pihak-pihak lain, khusus dengan mereka yang berlawan dengan kita, yang bermusuh. Kerana dalam politik ini musuh bertukar jadi lawan, lawan jadi musuh. Ini biasa dalam perubahan politik. Kita perlu menilai keadaan ini, perlu memahamikan ini. Ini memerlukan perubahan pendekatan yang kita ambil. Dan jika mengadakan tahluf siasi dengan semua pihak, kita tak berganjak dengan dasar. Kita memilih titik persamaan antara kita dengan lawan kita, supaya kita tidak meramaikan musuh, mengurangkan kadar jumlah musuh, memilih menghadapi musuh yang lebih bahaya. Pendekatan yang kita ambil. Pergerakan tahluf kita menyentuh dasar, menyentuh matlamat Islam kita perjuangkan, kita terpaksa membatalkan tahluf. Ini sebenarnya berlaku. Banyak kali PAS sebut bila dasar disentuh oleh DAP lah, sebenarnya maksud DAP dan juga Parti Keadilan Rakyat. Jadi pada hari ini, bila PAS sudah lagi tidak bersama dengan DAP, tidak bersama dengan Parti Keadilan Rakyat, kenapa PAS tidak memperjuangkan RUU 355, PAS tidak memperjuangkan hudud? Kenapa? Saya boleh katakan bahawa kerana sebenarnya RUU 355 dan juga hudud itu diperjuangkan oleh PAS bukan kerana PAS nak melaksanakan Islam, tetapi kerana PAS memang nak bergaduh dengan DAP. Kerana itulah kalau kita tengok ini, kerana PAS tak nak bergaduh dengan MCA, sama ada PAS sudah ada rasa cinta kepada MCA ataupun PAS terlalu takut dengan MCA. Kerana itulah, kerana tak mahu bergaduh seperti mana PAS bergaduh dengan DAP. Kerana PAS pun tahu, kalau kita tengok ceramah-ceramah PAS kata MCA lebih teruk daripada DAP. Kerana itulah PAS langsung tidak menyebut RUU 355 dan juga hudud. Maka hari ini sebenarnya boleh kita katakan bahawa PAS dulu marah sangat dengan DAP bukan kerana DAP sentuh pasal RUU 355. PAS sebenarnya mengeluarkan kalau nak memperjuangkan RUU 355, nak memperjuangkan hudud ni kerana PAS nak buat sebab PAS nak jadikan itu satu alasan untuk PAS meninggalkan Pakatan Rakyat kerana PAS gila nak jadi kerajaan, kerana PAS gila nak jadi menteri. Nah hari ni jelas sanggup terima jawatan duta khas yang dulu PAS katakan kecilkan kabinet. Hari ini Presiden PAS terima jawatan duta khas yang kita ke jawatan ini memang diadakan hanya seolah-olah seperti meletakkan sagun di dalam mulut. Ini sebenarnya berlaku. Dasar matlamat kita beristiqamah. Yang berubah pendekatan. Terdapat kalangan kita yang tidak memahami keadaan-keadaan ini. Tak memahami pendekatan yang kita ambil. Jadi boleh saya katakan bahawa Hajadi cuba nak beritahu kepada rakyat Malaysia, nak beritahu kepada ahli-ahli PAS bahawa PAS tak pernah berubah. Saudara-saudara sekalian, bersabarlah. Kita menentang UMNO bukan kerana lama dia UMNO. Kita menentang Barisan Nasional bukan kerana dia lama Barisan Nasional. Kita menentang dia ialah kerana dia mengekalkan perlembagaan penjajah, mengekalkan undang-undang penjajah, mengekalkan peraturan kafir, mengekalkan peraturan jahiliah. Oleh kerana itulah kita menentang mereka. Oleh kerana itulah kita menghadapi mereka. Oleh kerana itulah kita berjuang melawan dengan mereka. Percayalah, saudara-saudara sekalian, perjuangan kita adalah jihad. Ucapan kita adalah jihad. Ilmu kita adalah jihad. Dan kalau kita berlawan dengan puak-puak ni, dan kita mati kerana rasa berlawan ni, mati kita adalah mati syahid. Hak orang Islam, hak orang Islam dalam negara Islam bukan saja dia boleh jadi rakyat,
tapi dia boleh jadi pemerintah, boleh jadi kerajaan, boleh jadi pemimpin. Tapi hak orang yang bukan Islam dalam negeri Islam, dia diizinkan untuk menjadi rakyat, tapi dia tak boleh jadi pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdullah Hadi bin Hadi Awang, setelah dipilih sebagai seorang ahli Dewan Rakyat, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan saya sebagai yang demikian dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi serta mempertahankan perlembagaan